Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi kita pada minggu ini bersama Cikgu Ain dalam subjek sains. Pembelajaran hari ini adalah secara maya di mana kita akan melihat video ini sehingga tamat dan kita akan membuat beberapa latihan yang ada di dalam modul. Selepas itu, sekiranya pelajar-pelajar mempunyai pertanyaan dan persoalan, boleh ajukan kepada cikgu melalui WhatsApp. Dan selepas kita lihat video ini nanti, jangan lupa untuk like page MMTC untuk mendapatkan maklumat lanjut. Okey pelajar-pelajar, dah bersedia ke? Kalau dah bersedia, jom kita mulakan pembelajaran hari ini. Okey pelajar-pelajar, kita teruskan topik kita pada minggu ini. Tapi sebelum tu, cikgu nak imbas kembali topik kita pada minggu lepas. Ingat tak, minggu lepas kita belajar pasal apa? Kita belajar mengenai asas jirim yang berkaitan dengan atom, molekul dan juga ion. Selain itu, kita belajar mengenai kewujudan unsur dalam pelbagai bentuk. Okey pelajar-pelajar, topik kita hari ini adalah jadual berkala unsur moden. Pelajar boleh buka muka surat yang ke-10. Untuk pengetahuan pelajar-pelajar bahawa jadual berkala unsur moden ini adalah terdiri daripada 118 jenis unsur yang terdiri daripada logam, separuh logam dan juga bukan logam. Okey, yang warna hijau ini adalah logam, yang warna biru ini adalah separuh logam dan warna kuning ini adalah bukan logam. Okey, kita nak tengok apa yang ada dalam sesuatu unsur. Okey, H ni adalah unsur yang pertama berada di sini. Okey, H ni adalah dia punya simbol. Hidrogen adalah dia punya nama. Kalau yang satu ini adalah nama proton. Okey, untuk setiap unsur dia mesti ada nombor proton dan ini adalah relative atom mass. Okey, untuk pengetahuan pelajar juga bahawa di dalam jadual berkala ini dia terdapatnya 7 kala dan 18 kumpulan. Di sini yang pertama ni adalah merupakan kala 1, kala 2, kala 3, kala 4, kala 5, kala 6 dan kala 7. Maksudnya dia ada 7 kala. Kala ataupun dikenali sebagai baris mendatar. Bagaimana dengan kumpulan? Kumpulan ada 18 kumpulan. Di mana? Di sini adalah kumpulan pertama, kumpulan kedua, kumpulan ketiga, keempat dan seterusnya. Dan di sini adalah kumpulan 17, kumpulan 18. Okey. Ataupun dikenali sebagai turus menegak. Maksudnya dia menegak ke bawah. Itu adalah merupakan kumpulan. Ini adalah perkara asas yang perlu kita tahu mengenai jadual berkala. Okey, seterusnya pada muka surat 11 kita nak tahu lebih mendalam mengenai jadual berkala. Okey. Apabila merentasi kala kiri ke kanan, didapati sifat kimia dan sifat fizik dia berlakunya perubahan secara beransur-ansur. Maksudnya dia berubah pada apa? Iaitu kepada unsur dia. Kita tengok yang pertama. Sifat logam berkurang dan sifat bukan logam meningkat. Okey, kita tengok daripada jadual berkala ini. Di mana kita tengok yang kala 3. Ini adalah kala 3. Okey, di mana yang pertama ni adalah sodium. Iaitu dia ada 11. Lepas tu magnesium dia ada 12. Lepas tu aluminium dia ada 13. Maksudnya daripada 11, 12, 13. Ini adalah logam. Lepas tu naik kepada 14 ni dia adalah separuh logam. Bila kat sini dah separuh logam, dia meningkat lagi pada sini yang bukan logam, iaitu 15. Daripada 14 ni meningkat kepada bukan logam, 15, 16, 17, 18. Maksudnya daripada kiri tu adalah logam, lepas tu ke kanan dia adalah bukan logam. Okey, yang kedua adalah perubahan sifat oksida daripada oksida base kepada oksida asid. Ia menunjukkan bahawa perubahan sifat tu daripada alkali pergi ke asid. Okey, yang ketiga adalah sifat kekonduksian arus elektrik semakin berkurang disebabkan oleh sebelah kiri adalah logam, di sebelah kanan adalah bukan logam. Maksudnya dia punya arus elektrik tu still akan berkurang. Okey, di bawah ini terdapatnya prinsip sesuatu unsur dalam jadual berkala unsur moden, iaitu
Unsur disusun mengikut tertib menaik nombor proton dari kiri ke kanan dan atas ke bawah. Okey, tadi dia bagi tahu mengenai unsur disusun mengikut tertib menaik proton sama ada daripada kiri ke kanan ataupun atas ke bawah. Okey, kita tengok daripada kala 4. Ni kala 1, kala 2, kala 3, kala 4. Di mana kala 4 ni daripada kiri ke kanan dikira protonnya 19. 20, 21, 22, 23, 24, 25. Maksudnya daripada kiri ke kanan dia akan meningkat. Okey, kalau daripada segi kumpulan ni, daripada atas ke bawah. Bila atas ke bawah, dia akan meningkat juga daripada 3, 11, 19, 37, 55, 85. Ini adalah merupakan prinsip yang diperlukan dalam susunan unsur. Okey, yang kedua adalah nombor proton ditarifkan sebagai bilangan proton yang terdapat di dalam nukleus sesuatu atom. Ini membawa maksud bahawa dalam nukleus itu adalah bilangan proton dalam atom tersebut. Okey, seterusnya pada muka surat yang ke-12 iaitu mengenai susunan elektron unsur. Okey, setiap unsur di dalam jadual berkala unsur moden dia mempunyai nombor proton yang tersendiri. Sebagai contoh, nombor proton bagi oksigen ialah 8 dan nombor proton bagi magnesium ialah 12. Okey, seterusnya bagi atom neutral, bilangan proton adalah sama dengan bilangan elektron. Ia membawa maksud bahawa proton sama dengan elektron. Okey, seterusnya elektron disusun mengelilingi nukleus dalam petala elektron. Okey, maksudnya setiap petala tu dia ada disusun mengikut nombor dia lah. Okey, di sini dalam gambar ajar di bawah sini kita nampak nukleus berada di tengah-tengah ni. Ini adalah nukleus dia. Yang pertama dalam ini adalah petala pertama, petala kedua, petala ketiga. Elektron akan memenuhi petala terdekat dengan nukleus dahulu. Maksudnya dia akan penuhkan, ini nukleus kan, maksudnya dia akan penuhkan petala yang pertama dulu. Lepas dia penuhkan petala pertama yang terdiri daripada 2 elektron, dia akan isi kepada petala yang kedua yang terdiri daripada 8 elektron dan petala yang ketiga adalah 18 elektron. Lepas tu elektron hanya dapat diisi dalam petala baru apabila petala sebelumnya telah diisi. Okey, seterusnya pada muka surat yang ke-13 iaitu mengenai contoh susunan elektron dalam atom sulfur. Di sini adalah atom sulfur dia berada. Okey. Sulfur dia mempunyai nombor proton 16. Ini bermakna satu atom sulfur dia mempunyai bilangan elektronnya 16. Sebab tadi kita beritahu proton sama dengan elektron. Maka nilai dia pun adalah sama. Okey. Kita tengok susunan di mana petala pertama dia hanya boleh masuk 2 elektron. Petala kedua cuma 8 elektron. Petala ketiga adalah 18 elektron. Okey. 2 elektron disusun dalam petala pertama di mana dia kata petala pertama cuma 2 kan? Maksud kat sini ada 2. 1, 2. So, petala pertama dah penuh. Ada baki lagi 14. Macam mana kita nak isi? Dengan cara masuk ke petala yang kedua. Petala kedua cuma boleh masuk berapa? 8 saja. Kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bila dia dah masukkan 8 dia punya elektron, maka ada baki lagi 6. Ini bermakna 6 elektron tu akan disusun ke petala 3. Ni adalah yang luar ni adalah petala yang ke-3 sebab petala kedua dah penuh. Petala ketiga diisi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksudnya petala 3 ada 6. Okey, untuk susunan bagi sulfur adalah 2, 8, 6. 2 di dalam petala pertama, 8 di dalam petala kedua dan 6 berada di petala yang ketiga. Okey, seterusnya pada muka surat yang ke-14 iaitu mengenai pembentukan ion positif dan juga ion negatif. Kebanyakan atom dia mempunyai susunan elektron yang tidak stabil. Maka atom-atom ini akan cenderung untuk membentuk susunan elektron yang stabil. Daripada tak stabil tu dia nak lebihkan kepada bentuk pada susunan elektron yang stabil. Okey. Atom neutral membentuk ion melalui penderaman elektron.
pada petala terluarnya pada atom lain atau menerima elektron pada petala terluar daripada atom lain. Okey, hal ini adalah bagi mencapai susunan elektron duplet ataupun oktet yang stabil. Okey, apa itu susunan elektron duplet dengan oktet? Okey, susunan elektron duplet ialah susunan elektron yang stabil yang mempunyai 2 elektron pada petala pertama. Maksudnya itu adalah elektron duplet. Okey, kalau susunan elektron oktet ialah susunan elektron yang stabil yang mempunyai 8 elektron pada petala terluar. Okey, seterusnya apabila sesuatu atom menerima ataupun menerima elektron, atom ini menjadi zarah bercaj yang disebutkan sebagai ion, iaitu dia ada caj apa? Positif dan negatif. Ion positif terbentuk apabila atom unsur logam menderma elektron. Kalau ion negatif terbentuk apabila atom unsur bukan logam menerima elektron. Okey, unsur logam dia menerima. Kalau unsur bukan logam dia menerima. Okey. Okey, di bawah ini terdapatnya contoh atom menderma. Okey, contohnya atom magnesium mempunyai 12 elektron. Maka susunan elektron ialah 282. Atom ini menerima 2 elektron untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Maka atom magnesium adalah 28. Okey, tadi cikgu ada bagi tahu mengenai atom menerima, iaitu contoh yang diberikan adalah magnesium. Kita tahu magnesium dia mempunyai nilai proton iaitu 12. Nanti boleh rujuk kepada jadual berkala. Okey, bila nilai proton adalah 12, maka nilai elektron pun adalah 12. Okey, bila kita dah tahu nilai elektron adalah 12, maka kita akan pecahkan kepada petala. Okey, petala ni mana? Iaitu di sini. Ini adalah magnesium. Pada petala yang pertama hanya 2 sahaja dibenarkan. Itu di sini. 1 dan ni 1. Dah 2. Okey, selebihnya ada lagi 10. Dah 2 kan? Ni 1, 1 ada baki 10. Bila baki 10, kita akan masukkan kepada petala yang kedua. Tetapi petala yang kedua hanya boleh terima 8 sahaja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bila daripada 10 tadi dia cuma boleh terima 8 sahaja, maka ada baki 2. Dan 2 tu kita akan masuk kepada petala yang ketiga yang ni. 1, 2. Maksudnya dalam keseluruhan magnesium ni dia terdapatnya 12 elektron. Jadinya susunan elektron kita buat macam mana? Iaitu 2, 8, 2. Untuk mendapatkan susunan elektron yang oktet, maka susunan elektron yang stabil mesti mempunyai 8 elektron pada petala luar. Tetapi petala luar ni ada berapa? Ada 2. Maksudnya dia tidak stabil. Okey, kita tahu magnesium ni adalah daripada unsur logam. Ingat, kalau logam dia mesti menderma. Dia sebab dia logam. Bila dia dah menderma, makanya kita nak dapatkan dia punya nilai oktet, iaitu nilai oktet dia 28. Maka nilai 2 ni kita kena dermakan. Nilai 2 ini kita dermakan. Okey. Di sini kita kena buat oktet dia. Oktet dia kan? Okey. Kita nak dapatkan nilai oktet dia adalah 28. Dan nilai 2 ni kita akan dermakan. Di sini kita akan tulis positif. Iaitu dia akan dermakan sebanyak berapa? 2. Iaitu nilai elektron yang didermakan sebanyak 2 kepada atom yang lain. Maka dia akan jadi 28. Okey, contoh atom yang menerima ialah atom klorin. Dia punya 17 elektron. Maka susunan elektron ialah 287. Atom ini menerima 1 elektron untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Maka atom klorin adalah 288. Okey, seterusnya adalah atom menerima yang terdiri daripada klorin. Okey, kita tahu klorin ni dia mempunyai nilai proton sebanyak 17. Maka nilai proton adalah sama dengan nilai elektron. Nanti boleh rujuk balik kepada jadual berkala. Okey, bila kita dah dapat 17 elektron, maka kita akan buat petala dia. Di sini bila dah ada 17, kita akan pecahkan kepada petala. Ingat, petala yang pertama dia mesti kena ada 2 saja. Bila dah pecah kepada 2, ada baki 15. Bila baki 15,
dia akan masukkan kepada petala yang kedua. Ingat, petala yang kedua dia cuma ada 8 saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bila dah ada 8, dia ada baki berapa? Dia ada baki 7. Dan 7 itu dia akan masuk dekat mana? Dia akan masuk kepada petala yang ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka susunan elektron dia adalah 2, 8, 7. Okey, selepas itu kita akan tengok dia punya klorin ini adalah terdiri daripada unsur apa? Sama ada logam ataupun bukan logam. Okey, tengok balik pada jadual berkala. Dia adalah terdiri daripada bukan logam. Ingat, kalau dia bukan logam, maka dia kena menerima. Bila dah terima, ingat ya, bila 287 dia nak dapatkan nilai oktet dia, maka dia perlu menerima. Menerima berapa? Kita tengok pada sini. Okey, kita buat nilai oktet dia. Ni oktet dia. Di mana terdapatnya 28. 28. Asalnya 28 kan? Kita masukkan 28. Okey, dia kurang berapa untuk dapatkan nilai oktet dia? Sebanyak 1 nilai dia. Maka kita akan tambahkan dia punya 1, dia akan jadi 8. Maksudnya bila nak taruhkan 8, maka dia akan berhutang 1. Bila dia berhutang 1, maksudnya dia akan negatif 1. Sebab susunan elektron oktet ialah susunan elektron yang stabil yang mempunyai nilai sebanyak 8 elektron pada petala luar. Jadi dia kat sini dah jadi 8. Di luar sini dah jadi 8, maka dia dah jadi oktet. Okey, sampai di sini saja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.